Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam tajuk yang sama, iaitu qada dan qadar bahagian 3. Okey, let's recap. Maksudnya, jom kita ingat balik apa yang kita dah belajar minggu lepas. Okey, tengok tu, otak sedang bekerja. Okey, qada terbahagi kepada berapa? Ingat tak qada terbahagi kepada berapa? Kita dah belajar minggu lepas. Agak-agak berapa? Ingat tak? 1 ke? 2, 3, 4? Jawapannya ialah 2. Pening perlu Ustazah. Qada terbahagi kepada 2. Okey, yang pertama qada mu'allaq, iaitu ketentuan Allah terhadap sesuatu dan boleh berubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar. Cuba baca semula. Mu'allaq ialah ketentuan Allah terhadap sesuatu dan boleh berubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar. Contohnya ialah, siapa ingat lagi contoh dia? Contohnya ialah berjaya jika berusaha. Berusaha mengubah nasib dan sebagainya. Okey, yang seterusnya, yang kedua. Qada yang kedua ialah qada mubram. Okey, apa qada mubram ni? Kita dah belajar minggu lepas. Qada mubram ialah ketentuan Allah terhadap sesuatu dan tidak berubah. Okey, mu'allaq boleh berubah, mubram tak boleh berubah. Contohnya ialah setiap manusia pasti akan mati. Tak kira macam mana pun, semua orang dalam dunia ini pasti akan mati. Oleh itu, kita mestilah sentiasa bertaubat. Dan contoh yang lain, setiap makhluk akan menerima balasan mengikut amalan masing-masing. Ini semua sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Okey, yang pertama ialah usaha. Mula-mula kalau kita nak buat sesuatu pekerjaan, kita mestilah berusaha melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Lepas berusaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah kita berdoa, kita pun bertawakal, dan apa keputusannya, sama ada baik dan buruk, kita mestilah redha. Okey, mari kita tengok usaha dahulu. Usaha. Manusia wajib berusaha untuk mendapatkan kejayaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita sebagai umat Islam mesti wajib berusaha dalam apa? Dalam mendapatkan kejayaan di dunia dan akhirat. Contohnya, kita mesti berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keputusan peperiksaan yang cemerlang. Macam mana nak dapat keputusan yang cemerlang? Kita mestilah belajar bersungguh-sungguh. Kalau di akhirat pula, kita mesti berusaha untuk sentiasa solat pada waktunya, supaya menjadi bekalan kita di akhirat kelak, insya-Allah. Yang seterusnya ialah
Allah memberi rezeki kepada orang yang rajin berusaha. Kalau kita rajin berusaha, contohnya kalau kita rajin dalam study untuk capai kejayaan, insya-Allah Allah akan beri kejayaan itu kepada kita. Tapi kalau kita tak study, tak adalah kejayaan itu nak datang pada kita. Okey, yang ketiga, umat Islam tidak boleh berputus asa. Kita sebagai umat Islam, walaupun banyak dugaan atau rintangan yang kita hadapi, sama ada sekarang ataupun yang akan datang, kita jangan sesekali berputus asa. Okey. Seterusnya ialah kita mestilah sentiasa berdoa kepada Allah. Kalau kita gembira, kita ucapkan rasa syukur. Kalau kita sedih, kita mengadu pada Allah. Berdoa tidak kira waktu atau tempat. Bila-bila masa saja kita boleh berdoa. Tetapi janganlah doa dalam tandas. Okey, mintalah pertolongan daripada Allah dengan berdoa. Jika kita dalam kesusahan, kita mintalah pertolongan daripada Allah. Okey, berdoa dan berusaha adalah senjata orang mukmin untuk berjaya. Kalau kita berdoa sahaja, tiada usaha, macam sia-sia lah. Contohnya, kita nak berjaya dalam peperiksaan, kita doa je, tetapi kita tak study pun. Macam mana kita nak jawab peperiksaan? Kita mestilah berusaha. Okey. Okey, tawakal. Tawakal bermaksud berserah diri kepada Allah dan reda dengan ketentuan setelah berusaha sehabis baik. Kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh dan berdoa sebelum bertawakal. Contohnya, aku dah berusaha bersungguh-sungguh dalam peperiksaan. Apa pun keputusannya, aku berserah dan reda kepada Allah. Okey, dalam surah Al-Imran ayat 159, di mana Allah berfirman, maksudnya Allah berkata, kemudian apabila engkau telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Lepas kita dah berusaha dan berdoa, kita mestilah bertawakal kepada Allah. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal. Okey, sampai ni je. Soalan kita pada hari ini ialah, apakah hukum beriman dengan qada dan qadar? Apa hukum beriman? Apa dia agak-agaknya? Qada ada berapa jenis? Sebutkan. Tadi Ustazah dah cakap ada berapa jenis, sebutkan. Yang ketiga, adakah kita wajib berusaha dalam kehidupan? Wajib tak berusaha dalam kehidupan ni? Apa agak-agaknya? Okey, boleh? Okey, soalan-soalan ni kalau siapa nak tulis dalam buku pun boleh. Sama ada nak tulis dalam jawi ke, nak tulis dalam rumi, boleh. Atau tak nak tulis pun tak apa. Macam biasa, record saja dan send pada Ustazah. Siapa yang malu, dia bolehlah tulis dalam buku dan tekak gambar, send pada Ustazah. Siapa yang punya kerja lah kan, rakam saja, lepas tu send pada Ustazah. Okey, mana-mana yang kamu suka, mana-mana yang mudah. Boleh?
Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.